Pada tarikh 10 Julai 2007, tiga sahabat menarik nafas lega dan merasakan seperti dilahirkan semula setelah Hakim Mahkamah Tinggi membuat keputusan membebaskan mereka. Akan tetapi mereka bertiga hanya dapat mengecapi kehidupan normal hanya selama 5 tahun sahaja. Pada tahun 2012, pembebasan mereka dibatalkan dan mereka bertiga ditahan semula kerana bukti-bukti baru yang telah ditemui. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada malam kejadian, seorang lelaki bersama isterinya singgah sebentar di sebuah kedai serba neka 24 jam 7-Eleven kerana ingin membeli beberapa barang. Tepat jam 2 pagi, lelaki ini seorang diri melangkah masuk ke premis tersebut. Isterinya pula tidak masuk bersama tetapi hanya tunggu di dalam kereta sahaja. Setelah melangkah masuk ke dalam premis kedai itu, dia mula berasa pelik kerana tidak melihat kelibat sesiapa pun di situ. Matanya kemudian tertangkap di tempat ruangan simpanan wang di bahagian kaunter. Dia mendapati ruangan simpanan wang itu dalam keadaan seperti telah ditarik keluar. Dari situ dia ternampak sesuatu. Apakah perkara itu? Setelah dia ternampak ruangan simpanan wang di bahagian kaunter seperti telah ditarik keluar, matanya kemudian tertumpu kepada beberapa titisan darah. Titisan darah itu berada di atas lantai. Lelaki itu kemudian mengambil keputusan melangkah masuk ke dalam bahagian kedai menuju ke bahagian store untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Setelah tiba di luar store, dia kemudian melihat seorang mangsa berlumuran darah terbaring di situ. Mangsa itu masih hidup dan menahan kesakitan yang amat sangat. Untuk makluman, mangsa itu merupakan pembantu kedai 7-Eleven dan dia meminta kepada lelaki tersebut supaya membawanya ke hospital. Lelaki itu kemudian berjalan masuk ke dalam store untuk mendapatkan telefon yang ada di situ. Langkahnya terhenti apabila dia melihat ada seorang lagi pekerja di dalam store tersebut. Mangsa kedua itu pula terbaring berlumuran darah tetapi tidak bergerak. Lelaki itu kemudian mula berasa panik akan situasi yang dihadapinya. Dia kemudian berlari keluar dari kedai tersebut dan mengarahkan isterinya untuk menghubungi polis. Malangnya, isteri kepada lelaki tersebut gagal menghubungi polis. Tidak lama kemudian, ada sebuah kereta berwarna putih melalui kawasan berhampiran. Lelaki itu kemudian bertindak menahan kereta putih berkenaan supaya memberhentikan kenderaannya. Dia mengarahkan pemandu kereta putih tersebut supaya melaporkan kejadian itu kepada pihak polis. Selepas dimaklumkan tentang kejadian itu, satu pasukan anggota polis kemudian tiba di lokasi kejadian. Kedua-dua mangsa yang ditemui cedera parah di dalam kedai tersebut dibawa ke hospital. Malangnya, salah seorang dari mangsa telah meninggal dunia. Mangsa kedua yang terbaring berlumuran darah yang ditemui di dalam store tidak dapat diselamatkan. Bedah siasat ke atas mayat mangsa kemudian dijalankan. Setelah selesai dibedah siasat, doktor pakar mengesahkan mangsa mati kerana tikaman di leher dan bahagian atas belakang badan sebanyak 12 kali tikaman. Menurut sumber, tiada saksi lain yang melihat kejadian tersebut. Selain itu, tiada juga rakaman kamera litar tertutup CCTV dari dalam premis kedai berkenaan. Senjata yang membunuh mangsa juga gagal ditemui. Ini menyebabkan laporan forensik tidak banyak membantu dalam siasatan polis. Jadi, satu-satunya saksi yang ada hanyalah mangsa pertama, iaitu pekerja kedai yang terselamat dan masih hidup itu. Mangsa pertama yang ditemui terbaring di atas lantai menjadi saksi penting bagi membuktikan kejadian sebenar yang berlaku pada malam kejadian. Setelah maklumat dapat dikumpul dari mangsa pertama, pihak polis mengadakan operasi besar-besaran untuk memburu suspek. Kecekapan anggota penyiasat polis Diraja Malaysia PDRM terbukti setelah 3 orang suspek berjaya diberkas polis. 3 orang suspek itu adalah Duis Hakim, 29 tahun, Vincent Gisup, 29 tahun dan Henry Motutut, 23 tahun. Mereka bertiga ditahan atas kesalahan membunuh Wilfred Thomas, 23 tahun di dalam kedai serba neka 24 jam 7-Eleven di Donggongon, Penampang, Sabah kira-kira jam 2 pagi pada 26 Mei 2001. Ketiga-tiga suspek didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu membunuh dengan niat dan boleh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Untuk makluman,
Dwi Hakim berasal dari Tamparuli, Sabah. Vincent Gisup berasal dari Tuaran, Sabah, manakala Henry Motutut pula berasal dari Pitas, Sabah. Ketika perbicaraan di mahkamah, ketiga-tiga tertuduh dibuktikan tidak terlibat dalam kejadian bunuh ini. Ini kerana terdapat bukti alibi yang mengesahkan kesemua tertuduh tiada di tempat kejadian ketika pembunuhan berlaku. Apa itu alibi? Alibi adalah satu bentuk pertahanan yang digunakan dalam prosedur jenayah di mana tertuduh cuba untuk membuktikan bahawa mereka berada di tempat lain pada saat kesalahan yang dikatakan dilakukan. Walaupun mangsa pertama dapat mengecam kesemua wajah tertuduh kerana mereka tidak memakai topeng pada ketika itu, bukti alibi tertuduh telah membuatkan mereka tidak terlibat dalam kejadian bunuh ini. Bukti alibi kesemua tertuduh diterima oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa selepas mendengar keterangan tertuduh, saksi dan setelah meneliti dengan teliti hujahan pihak pendakwaan dan pembelaan, pihak pembelaan telah menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Pada tarikh 10 Julai 2007, Mahkamah Tinggi membuat keputusan membebaskan dan melepaskan kesemua tertuduh. Ketiga-tiga tertuduh menarik nafas lega selepas direman selama 6 tahun dan akhirnya dibebaskan dari tuduhan membunuh. Kami telah direman selama 6 tahun, iaitu tempoh yang sangat lama, dan keputusan hari ini seperti dilahirkan semula. Mereka bertiga dilihat tersenyum memeluk peguam masing-masing dan juga berpelukan dengan ahli keluarga atas keputusan gembira itu. Perbicaraan di Mahkamah Tinggi itu mengambil masa selama 1 tahun 10 bulan, iaitu dari 19 September 2005 hingga 8 Mei 2007 yang melibatkan 19 pendakwaan dan 5 saksi pembelaan. Selepas 5 tahun Dwi, Vincent dan Henry mengecapi kehidupan normal, mereka bertiga kemudian ditahan semula oleh pihak polis pada tahun 2012. Ini kerana Timbalan Pendakwa Raya iaitu Jabatan Peguam Negara kemudian membawa kes ini ke Mahkamah Rayuan bagi membuktikan ketiga-tiga tertuduh itu sebenarnya bersalah dalam membunuh mangsa. 3 panel Hakim Mahkamah Rayuan sebelat suara membenarkan rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang dibuat 5 tahun lalu untuk membebaskan kesemua tertuduh. Timbalan Pendakwa Raya berhujah bahawa pembelaan alibi tidak menjejaskan kes pendakwaan dan ketiga-tiga tertuduh secara positif dikenal pasti oleh mangsa yang masih hidup sebagai orang yang ditemui di tempat kejadian. Mangsa yang terselamat kemudian dipanggil ke balai polis untuk membuat pengecaman suspek. Ketika sesi kawat cam di balai polis, kredibiliti mangsa untuk mengecam suspek diuji. Tertuduh pertama diletakkan bersama 9 orang yang lain, manakala tertuduh kedua dan ketiga pula diletakkan dalam satu barisan bersama 14 orang yang lain. Hasil dari kawat cam tersebut telah membuatkan mangsa dapat mengecam ketiga-tiga tertuduh itu. Disebabkan itulah Mahkamah Rayuan memutuskan mangsa sebenarnya sudah dapat mengecam tertuduh ketika kejadian berlaku. Bukti tertuduh tiada di tempat kejadian ketika pembunuhan berlaku telah ditolak oleh Mahkamah Rayuan dan dianggap sebagai rekaan yang tidak berasas. 3 panel Hakim Mahkamah Rayuan berpendapat bahawa terdapat salah arah apabila mempertahankan alibi pembelaan dan keputusan hakim bicara juga bertentangan dengan berat bukti yang dikemukakan. Pada 11 Januari 2012, Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman mati ke atas Dwi Hakim, Vincent Gisup dan Henry Motutut. Ketiga-tiga tertuduh kelihatan tenang di galeri ketika mahkamah menjatuhkan hukuman mati ke atas mereka bertiga. Kes ini kemudian dibawa ke mahkamah tertinggi iaitu Mahkamah Persekutuan di Putrajaya. Ada perkara menarik ketika perbicaraan di Mahkamah Persekutuan. Apakah perkara itu? Pada tahun 2013, 5 panel Hakim Mahkamah Persekutuan mendengar rayuan kes ini. Hakim Mahkamah Persekutuan pada ketika itu diketuai oleh Tan Sri Muhammad Raus Sharif yang bersidang bersama Tan Sri Zulkifli Ahmad, Tan Sri Richard Malanjum, Tan Sri Abdul Hamid Embong dan Datuk Jeffrey Tan Kok Wah. Kelima-lima panel hakim ini perlu memutuskan adakah benar dakwaan peguam bela tertuduh yang mengatakan tertuduh sebenarnya tiada di tempat kejadian ketika mangsa dibunuh. Keterangan dari teman wanita salah seorang tertuduh dijadikan sandaran. Pada malam kejadian, teman wanita mengatakan tertuduh ada pulang ke rumah selepas jam 12.30 malam. Teman wanita tertuduh dikatakan membuka pintu rumah pada ketika itu dan tertuduh kemudian bermalam di situ.
Akan tetapi, teman wanita tertuduh tidak dapat memastikan sama ada ketika pintu rumah dibuka, jam sedang menunjukkan pukul 12.30 malam ataupun sebaliknya. Ini kerana teman wanita tertuduh tidak melihat jam pada ketika itu. Jadi, keterangan yang mengatakan tertuduh ada di rumah ketika kejadian berlaku tidak boleh diterima pakai. Tertuduh mungkin pulang ke rumah selepas membunuh mangsa. Selain itu, mangsa yang hidup merupakan satu-satunya saksi kejadian dan dia dapat melihat dengan jelas wajah tertuduh ketika kejadian itu berlaku. Ini kerana pencahayaan di premis kedai serboneka 7-Eleven itu adalah terang ketika kejadian berlaku. Dua orang tertuduh telah mengacukan parang sepanjang 12 inci ke arah mangsa pertama. Jadi, kedudukan mereka amat dekat dengan mangsa dan tidak susah untuk mangsa melihat dan mengecam wajah tertuduh. Mahkamah Persekutuan merujuk kepada kes Mutachi Stephen lawan Uganda 2003 UGCA 9 di mana suspek mengatakan dia sedang tidur bersama isteri ketika kejadian berlaku. Namun disebabkan adanya saksi yang mengatakan sebaliknya, kenyataan tertuduh sudah lagi tidak boleh diterima pakai. Dengan ini, pihak pembelaan telah gagal menimbulkan keraguan terhadap kes pendakwaan. Kelima-lima panel hakim Mahkamah Persekutuan sebulat suara mengekalkan hukuman mati yang dijatuhkan Mahkamah Rayuan. Louis Hakim yang telah mencecah 41 tahun, Vincent Gisup yang telah mencecah 41 tahun dan Henry Motutut yang telah mencecah 35 tahun telah didapati bersalah membunuh mangsa dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Untuk makluman, salah seorang dari tertuduh telah berkahwin selepas pembebasan mereka yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi sebelum itu. Ketiga-tiga tertuduh kelihatan tenang di dalam kandang tertuduh apabila hukuman mati dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Persekutuan. Bagaimanapun, ketika mereka dibawa keluar dari kandang tertuduh, ahli keluarga mereka serta tertuduh mula menangis dengan kuat dan berpelukan antara satu sama lain. Menurut sumber, tiada motif dendam dibuktikan dan hanyalah rompakan semata-mata. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Louis Hakim and Others lawan pendakwa raya 2014 1 MLJ 49 Mahkamah Persekutuan Putrajaya.